Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bincangkan topik 3 untuk sains tingkatan 5, iaitu pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Dan kita akan bincangkan dahulu subtopik 3.1, iaitu menganalisis keseimbangan alam sekitar. Okey, jadi keseimbangan alam sekitar merupakan interaksi antara organisma dengan organisma, maksudnya benda hidup dengan benda hidup. Kemudian dia juga merupakan interaksi antara organisma dengan alam sekitar. Alam sekitar yang dimaksudkan di sini mungkin bukan sahaja benda hidup. Benda bukan hidup pun adalah sebahagian daripada alam sekitar. Contohnya oksigen, air, itu benda bukan hidup. Biasanya interaksi yang berlaku di antara organisma dengan organisma dan juga organisma dengan alam sekitar ini akan mengekalkan keseimbangan ekosistem. Jadi ekosistem ni adalah sistem-sistem yang ada dalam alam kita lah, dalam dunia kita. Jadi keseimbangan alam sekitar berlaku melalui yang pertama, jaringan makanan. Jaringan makanan sebenarnya adalah satu hubungan di antara organisma dengan organisma dalam keperluan makanan mereka. Jadi kita masukkan dengan jaringan makanan. Jaringan makanan ini sebenarnya terdiri daripada banyak rantai makanan. Jadi rantai makanan bila kita gabungkan akan menghasilkan jaringan makanan. Jadi disebut di sini kesemua organisma di bumi bergantung antara satu sama lain. Jaringan makanan penting dalam mengekalkan keseimbangan alam sekitar tersebut. Di mana kalau kita hilangkan satu komponen daripada jaringan makanan itu, mungkin keseluruhan ekosistem tersebut akan runtuh disebabkan ketiadaan satu komponennya sahaja. Okey, seterusnya kita semula jadi. Jadi kita ada kita karbon. Kita karbon ini dia akan mengekalkan kuantiti karbon dalam alam sekitar pada satu tahap yang satu tahap yang optimum lah, yang seimbang. Kemudian kita ada kita nitrogen, juga perlu dikekalkan pada satu aras yang optimum yang ada dalam alam sekitar kita. Kemudian kita ada kita air, di mana air ini merupakan salah satu keperluan oleh semua benda hidup. Jadi sumber semula jadi seperti karbon dioksida, oksigen, nitrogen dan air tidak boleh dicipta, dan tidak boleh diperbarui, tetapi sumber ini boleh digunakan semula dan dikita semula melalui kita semula jadi. Jadi apa yang nak kita buat adalah supaya kita semula jadi ini tidak terganggu lah, utamanya oleh aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh manusia lah. Okey, seterusnya kita tengok pula kita karbon. Jadi kita karbon yang pertama sekali kita ada karbon dioksida yang wujud secara semula jadi dalam atmosfera. Jadi karbon dioksida ini boleh dikurangkan hanya oleh satu proses semula jadi dinamakan sebagai fotosintesis yang boleh dilakukan oleh tumbuhan. Jadi tumbuhan ini dengan kehadiran cahaya matahari dan juga dengan adanya klorofil akan menukarkan gas karbon dioksida atau karbon dioksida dalam atmosfera kepada bahan glukosa lah. Maksudnya dia punya bahan mentahnya dalam fotosintesis ini adalah
karbon dioksida dan juga air. Dan ditunjukkan di sini tumbuhan juga, oleh kerana tumbuhan juga melakukan respirasi dan melakukan transpirasi, maka dia juga boleh membebaskan gas karbon dioksida ke dalam udara semula. Okey, jadi tunjukkan hubungan di mana karbon dioksida ini bila dihasilkan glukosa oleh tumbuhan ini. Tumbuhan tadi boleh pula dimakan oleh haiwan, oleh haiwan. Jadi dia menunjukkan rantai makanan juga. Tumbuhan ini adalah satu komponen dinamakan sebagai pengeluar, kerana dia boleh membina makanannya sendiri. Jadi tumbuhan ini akan dimakan pula oleh haiwan. Maksudnya haiwan ini bergantung kepada tumbuhan. Dan haiwan ini akan melakukan proses respirasi. Respirasi akan bebaskan semula gas karbon dioksida. Jadi di sini tunjukkan satu rantai lah. Karbon dioksida diambil, dikurangkan melalui proses fotosintesis. Kemudian tumbuhan makan pula karbon tadi daripada haiwan, makan pula karbon yang ada pada tumbuhan tadi dan bebaskan semula karbon tadi dalam atmosfera. Ini pun dah tunjukkan satu kitab. Okey, kemudian tumbuhan ini juga akan mati, haiwan juga akan mati, dan berlaku proses penguraian oleh bakteria. Dan proses penguraian ini akan menghasilkan, ini jika berlaku dalam tempoh berjuta-juta tahun lah, apa yang kita faham mengenai pembentukan petroleum dan arang batu ni disebabkan oleh perakutan, kemudian tekanan yang tinggi, haba yang tinggi yang dikenakan pada haiwan dan tumbuhan yang mati berjuta tahun dahulu dan membentuk bahan api fosil. Di mana bahan api fosil ini bila dibakar, dia akan, ini contoh bahan api fosil lah, petrol. Bila dibakar, dia akan membebaskan semula gas karbon dioksida. Dalam kitab ini kita dapat lihat dengan jelas banyak proses sebenarnya yang menghasilkan karbon dioksida, tetapi hanya ada satu sahaja proses yang mengurangkan gas karbon dioksida dalam kita semula jadi dunia lah. Jadi sebab itu kita sangat penting untuk kita kekalkan tumbuhan untuk mengurangkan gas karbon dioksida secara semula jadi. Okey, seterusnya kita air. Jadi kita air ini dia menunjukkan air dikitarkan. Yang pertamanya akan berlaku proses sejatan. Persejatan akan berlaku pada jasad-jasad air yang ada di daratan. Di mana kalau lihat di sini, air bawah tanah pun akhirnya akan membentuk sebahagian daripada air yang berada di atas daratan, dan air ini akan berlaku proses sejatan. Itu namakan sejatan. Proses sejatan ini akan menukarkan cecair menjadi wap. Jadi wap yang terbentuk itu akhirnya berkumpul membentuk awan ini. Dan awan ini bila dia bergerak ke kawasan yang sejuk, maka berlaku proses kondensasi. Kondensasi berlaku, dan apabila berlaku kondensasi, maka wap air tadi ditukarkan menjadi cecair, itu air lah. Maksudnya gas bertukar menjadi cecair dan turun ke bumi semula sebagai air hujan. Juga berlaku proses pembebasan wap air melalui respirasi. Bila haiwan ataupun manusia menghembuskan nafas dia, dalam nafas itu ada wap air. Kemudian tumbuhan juga membebaskan wap air melalui proses transpirasi dan juga respirasi. Jadi banyak sumber-sumber untuk menukarkan yang menghasilkan wap air ini, dan semuanya akan dikembalikan semula ke bumi sebagai hujan lah. Jadi itu kita yang terlibat dalam kita air ini. Selanjutnya
jaringan makanan ialah hubungan pemakanan di antara beberapa rantai makanan. Jadi jaringan makanan menunjukkan pemindahan tenaga daripada pengeluar kepada pelbagai pengguna. Dan pertama sekali awak kena ingat, jaringan merupakan gabungan beberapa rantai makanan ini. Jadi ini contoh jaringan makanan. Jadi di sini pengeluar adalah padi. Kerana padi ini sahaja yang boleh membuat makanannya sendiri. Kalau kita tengok pada gabungan, sekejap kita ambil yang pertama, tumbuhan padi ini dimakan oleh burung pipit. Burung pipit dimakan oleh burung elang. Jadi ini satu rantai makanan. Kemudian tumbuhan padi dimakan oleh burung pipit. Kemudian burung pipit tadi dimakan pula oleh ular. Kemudian ular tadi dimakan oleh burung elang. Ini rantai makanan yang kedua. Okey, seterusnya tumbuhan padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Ini yang ketiga. Kemudian tumbuhan padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh burung elang. Jadi ini yang keempat. Ini rantai yang keempat. Kemudian ini tumbuhan padi dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Ini yang kelima. Dan yang keenam, tumbuhan padi dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh burung elang. Burung elang. Jadi ini yang keenam. Jadi jaringan makanan ini menggabungkan 6 rantai makanan. Okey, jadi sumber tenaga datang daripada cahaya matahari, kerana proses fotosintesis yang dilakukan oleh padi ini sebenarnya adalah proses yang dia memerangkap tenaga cahaya matahari ditukarkan menjadi tenaga kimia. Jadi pengeluarnya adalah tumbuhan hijau kerana dia boleh buat makanannya sendiri tanpa makan organisma lain. Kemudian pengguna primer adalah pengguna yang pertama, ialah haiwan yang makan tumbuhan ataupun pengeluar. Jadi kebanyakan untuk pengguna primer ni adalah haiwan herbivore lah, haiwan yang makan tumbuhan. Kemudian kita ada pengguna sekunder, itu haiwan yang makan pengguna primer. Jadi ini boleh jadi ia merupakan haiwan karnivor ataupun haiwan omnivor. Dan akhir sekali kita ada pengguna tertier, haiwan yang makan pengguna sekunder. Jadi dia pun boleh jadi karnivor ataupun omnivor. Seterusnya kita tengok cara mengekalkan keseimbangan alam sekitar. Jadi bencana alam memberi kesan kepada kita semula jadi dan juga jaringan makanan. Dia akan merosakkanlah keseimbangan ini. Jadi cara untuk mengekalkan keseimbangan alam sekitar ialah yang pertama, pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Pemeliharaan maksudnya kita jaga alam sekitar tadi daripada rosak. Contohnya kita haramkan penerbangan balak di kawasan-kawasan tertentu. Kita buat hutan simpan. Jadi itu pemeliharaan. Kemudian pemuliharaan pula biasanya melibatkan proses memelihara, memulihkan sesuatu alam sekitar yang telah rosak kepada keadaan asalnya semula. Jadi itu dua kaedah lah, memelihara dan memulihara. Okey, yang kedua, mengawal pencemaran alam kita. Kemudian juga mengenai kepentingan pengurusan sumber semula jadi dengan efektif supaya tidak berlaku pembaziran, supaya ianya tidak habis. Okay. Jadi kita tengok pula kesan bencana alam terhadap keseimbangan alam. Okay, jadi yang pertama kita ada letupan gunung berapi. Contohnya ini, letupan gunung berapi berlaku. Kesan dia akan memusnahkan tumbuhan, haiwan dan juga habitat mereka, memusnahkan harta benda manusia, membebaskan gas yang banyak
yang menyebabkan pencemaran udara. Gas karbon dioksida, gas metana, sulfur dioksida, nitrogen oksida dan sebagainya. Jadi gas-gas ini memberikan kesan kepada udara kita. Seterusnya kita ada gempa bumi, di mana ianya akan mengubah keadaan fizikal bumi, memusnahkan tumbuhan, memusnahkan haiwan dan juga memusnahkan habitat mereka. Habitat ini tempat tinggal mereka. Kemudian banjir, hakisan tanah dan tanah runtuh, dan dia memusnahkan tumbuhan dan haiwan, memusnahkan habitat dan menyebabkan jaringan makanan terganggu. Jadi jika satu komponen dalam jaringan tadi pupus, maka yang lain juga boleh pupus, kerana jaringan makanan ini sebenarnya menunjukkan kebergantungan setiap komponen alam sekitar yang ada dalam satu ekosistem tersebutlah. Kemudian kemarau, kesan dia tumbuhan boleh mati kerana semua benda hidup memerlukan air. Jadi kalau tidak ada air, pokok pun boleh mati, tumbuhan pun boleh mati. Kemudian mengganggu jaringan makanan, sebab dia bila sahaja tumbuhan mati, pengeluar mati, maka pengguna primer, pengguna sekunder, pengguna setia juga bolehnya mengalami kepupusan. Okey, kebakaran hutan, kesan dia memusnahkan habitat haiwan dan tumbuhan, memusnahkan harta benda, mengganggu jaringan makanan. Taufan, taufan angin yang bergerak dengan sangat laju, memusnahkan habitat haiwan, memusnahkan harta benda dan mengganggu jaringan makanan. Jadi itu untuk subtopik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.